Bismillah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azimi amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah. Masih lagi kita diberi nikmat iman, Islam dan juga ihsan daripada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kerana masih lagi kita diizinkan untuk menikmati nikmat nyawa dan juga nafas yang keluar masuk ini. Masih lagi Allah izinkan untuk kita sama-sama mentaati Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita berada di bulan mulia ini, bulan Rejab. Ya, malam ni malam berapa? 14 ya, 13 14 lah macam tu. Malam 13 ya. Mudah-mudahan kehadiran bulan Rejab ini ataupun juga ulama menyebut sebagai syahrul istighfar, ya, bulan kita memperbanyak istighfar, ya. Bulan yang disebut syahrul badri, bulan untuk kita menanam benih. Yang mudah-mudahan kita ya dah boleh mulalah dengan amalan-amalan sunnah supaya kita boleh nanti bulan Ramadan tu kita tarik gia dah tuan-tuan, ya. Jadi bulan ni kira bulan-bulan akhir. Bulan ni pun dah setengah bulan. Bulan depan Syaban lebih kurang berapa hari lagi, ya. Tinggal dalam 40 lebih saja. Jadi sama-sama kehadiran bulan mulia ini kita dapat imarahkan, ya, dengan perkara-perkara amal-amal soleh. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Arba'un fi Usuluddin 40, ya, pada menyatakan Usuluddin, pada menyatakan prinsip-prinsip agama. Dan kita baca daripada bahagian tazkiyatun nufus, iaitu penyucian rohani dan juga meraih akhlak yang mulia. Bulan lepas kita baca berkenaan dengan buruk makan, ya, rakusnya makan. Dan juga malam ini insya-Allah kita akan berbicara tentang sifat madmumah yang kedua, iaitu keserakahan berbicara ataupun buruk bicara. Jadi sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أمين. اللهم رزقنا هداية للصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النية والأعمال. Dimuliakan Tuan Nazir, ya, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Al-Jatan Kuasa, Masjid Taqwa, seluruh kaum muslimin muslimat, anak-anak dimuliakan Allah Ta'ala. Baik. Jadi antara sifat buruk ataupun penyakit, ya, penyakit yang ada pada diri kita ini, dia ada penyakit zahir, dia ada penyakit batin. Belum habis ceramah dah dapat ni. Terima kasih, ya. Jadi penyakit antara yang menyebabkan rosaknya hati itu antaranya adalah dengan serakahnya berbicara, ataupun kita berbicara secara sembrono, ya. Sesungguhnya tindakan seluruh anggota tubuh akan berpengaruh pada hati. Jadi Allah Ta'ala ciptakan 7 panca indera ini umpama sungai, kata ulama tasawuf. Umpama sungai yang menuju ke laut, ya. Sungai-sungai ini, tak maaf, dia menuju ke satu tasik, dan tasik itu adalah qalbu, hati. Jadi 7 panca indera kita ni
kita dapat jaga, insya-Allah. Kalau sungai itu keruh, maka tasik pun keruh. Kalau sungai itu bersih, maka tasik pun bersih. Jadi begitulah perumpamaan yang mudah untuk kita faham. Akan tetapi lidah ini berpengaruh lebih khusus kerana ia menyampaikan apa yang tergambar di dalam hati. Ya. Jadi lidah ni tugas dia, Allah Ta'ala jadikan dia sebagai satu alat yang sangat mahal. Ya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi bersabda, sesiapa sahaja yang menjamin kepadaku, ya, maknanya dapat memelihara apa yang terdapat di antara dua bibirnya, yakni mulutnya, lidahnya, ya, dan juga di kedua belah kakinya, yakni kemaluannya, maka aku jamin dia masuk syurga. Itu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana itu lidah ini satu alat, dia macam handphone juga. Kalau digunakan pada yang manfaat, maka baiklah dia. Ya. Macam handphone lah. Kalau kita guna elok, eloklah dia. Kalau kita guna untuk tak eloklah dia. Jadi lidah ni alat. Tangan ni alat yang Allah Ta'ala bagi secara percuma, yang kita mesti gunakan semaksima mungkin untuk kita memanfaat untuk benda-benda kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada yang menelungkupkan manusia di atas lubang-lubang hidung mereka ke dalam neraka, kecuali pangkal lidah mereka. Yang ini orang-orang yang masuk neraka itu, kebanyakannya Allah Ta'ala perintah malaikat lempar, sehingga yang jatuh tu muka mereka dulu. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana keburukan lidah-lidah mereka. Kita ni kalau jatuh kaki pun sakit lah. Sakit. Jatuh tangga kan, panjat pokok pelam, jatuh. Jatuh terduduk pun sakit, apa lagi mukanya jatuh. Itu antara bentuk ancaman, ya, daripada Nabi SAW, maknanya untuk kita menjaga lidah. Dan sabda Nabi SAW, man samata najah, siapa yang diam selamat. Maksud diam ni tidak berbicara yang sia-sia. Kalau diam aja balik rumah, makan apa bang? Diam. Ya. Ayang tolong buat kopi. Diam kata dia. Bukan begitu, ya. Maksud diam di situ tidak membicarakan yang sia-sia. Tetapi sekiranya diguna pada benda yang baik, maka, ya, banyak sangat kebaikan, pahalanya cukup besar. Kerana itu Allah Ta'ala menjadikan lidah, antara perkara utama adalah lidah itu untuk bertasbih kepada Allah, untuk memuji Allah, untuk memuji Rasulullah, untuk kita gunakan pada kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Ya. Kalaulah tidak kita gunakan pada perkara-perkara itu, maka dia akan pergi kepada perkara yang sebaliknya. Baik, nanti kita akan tengok apa contoh Imam Ghazali bagi penyakit bagi lidah itu. Dan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, ataupun diam majalah. Kalau tak tahu nak komen apa, diam. Ya, hari ini lidah bukan sekadar lidah, tetapi tangan menjadi lidah. Tangan kita jadi apa? Lidah. Agak-agak baca tak pasti ni, nak share ke tak share, diam aja. Tak payah copy paste share, tak payah. Itu maksud dia. Bukan lidah ni sekadar lidah kita, mulut diam, tapi tangan tu. Hari ini tangan boleh berbicara. Kan Allah Ta'ala pun dah sebut dalam surah Yasin bahawa tangan-tangan itu, ya, akan menjadi saksi. Hari ini dah jadi saksi dah. Hari ini tangan sudah menunjukkan kesaksian dia pada benda yang baik dan juga tidak baik. Dan sabda Nabi SAW, siapa yang banyak bicaranya maka banyaklah salahnya, dan siapa yang banyak salahnya maka banyaklah dosanya, dan siapa yang banyak dosanya maka nerakalah yang layak baginya. Oleh sebab itu, maknanya sebab ke hadis ini,
Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meletakkan sebongkah batu. Dibubuh batu dalam mulut dia, bubuh batu kecil, ya, di dalam mulutnya untuk menahan dirinya dari berbicara. Kita bubuh gula-gula sebab tu banyak cakap. Ya. Bubuh rokok pula lagi banyak pula cakapnya, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar bubuh batu, tuan-tuan. Bubuh batu bila agak nak cakap ada satu benda, dia akan fikir. Bila dia akan gigit batu tu. Itu cara, ya. Jadi cara ni masing-masing. Cara masing-masing itu cara para sahabat. Para sahabat ni ajib, maknanya hebat dalam nak menjaga diri dia. Sayyidina Umar radhiyallahu an tiap-tiap malam dia akan semak balik dia punya buku kecil dia. Hari ni apa saya dah buat, ya, hari ini apa hubungan saya dengan Allah, hari ini hubungan saya dengan manusia. Dia ada catatan dia, ya. Sehingga Sayyidina Umar tu beberapa kali menyebat dirinya sendiri sebagai iqab balasan, ya. Jadi waktu sahabat-sahabat mandi Sayyidina Umar, tengok belakang tu ada bala. Maknanya dia iqab sungguh, denda. Lepas tu kata guru kami, kalau kita nak mendidik diri dan nafsu, kita kena belajar iqab diri sendiri. Contoh, tak bangun malam, kita kena sedekah hari tu RM50. Contoh. Allah, mak dah lah baru dapat RM50 nak kena sedekah pula. Ini contoh. Iqab, ya, supaya kita konsisten buat benda tersebut. Jadi cara nak istiqamah tu adalah kita iqab. Apa maksud iqab? Buat apa kita panggil tu? Macam balasan lah pada diri kita sendiri. Hari ni tak senyum dengan orang, apa balasan dia? Balasan dia tak tahulah apa balasan dia, pandai-pandai tuan-tuan sendiri letak, ya. Tapi yang paling penting mendidik diri sendiri. Dulu saya ingat waktu kami mengaji hadis dulu dengan Syekh Yusri hafizahullah, guru hadis kami lah, guru Sahih Bukhari, Sahih Sunan Muslim, Sunan Abi Daud. Jadi beliau ni antara ulama yang selalu pagi dia ada wirid Quran. Wirid Quran tu maknanya beliau akan baca Quran dengan kami dengan 10 qiraat. Jadi kadang-kadang tak sempat baca. Jadi biasanya hari Jumaat Syekh akan buat makan. Jadi kalau Syekh buat makan tu kita tahulah, ni mesti pagi tadi Syekh tertinggal wirid Quran ni. Itu cara dia muaqabah, maknanya dia buat iqab pada diri dia sendiri. Dan memang itulah ulama ajar kepada kita, ya. Contoh hari ni banyak cakap sia-sia. Apa nak buat? Hari ni sebelum tidur mesti selawat pada Nabi 1000 kali. Contoh. Buatlah. Itu namanya iqab, ya. Jadi besok kalau kita nak cakap benda yang mengarut, jangan. Kan kalau aku cakap lagi 2000 pula. Contoh. Boleh letak pada diri sendiri, ya. Tapi bukan maksudnya kalau kita tak bercakap yang kita tak bercakap yang tak elok tu, kita tak selawat juga macam dia biasa. Cuma lebih sikit, ya. Ketahuilah bahawa lidah memiliki 20 penyakit yang telah kami jelaskan dalam kitab Afatul Lisan. Ni panjanglah kitab Imam Ghazali, tapi dalam ni ada beberapa saja yang dinyatakan oleh beliau, ya. Akan tetapi cukuplah kamu mengamalkan satu ayat saja. Imam Ghazali ni masya-Allah Hujjatul Islam. Beliau karang kitab panjang-panjang, tapi nak bagi kita senang amal, bagi satu ayat. Tengok aja ayat ni, ya, amal saja ayat ni, insya-Allah selamat. Firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan, ya, pada bisikan-bisikan mereka itu, illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf, kecuali bisikan, lintasan-lintasan yang menyuruh kepada sedekah dan juga berbuat kebaikan, ya. Maknanya kita kena tahu dalam diri kita ini lintasan-lintasan yang bermanfaat hanyalah pada perkara yang menunjukkan kebaikan. Selain itu kita tak perlu cakap. Ketika lintasan ni khawatir dipanggil, lintasan lah dalam hati kita. Ketika dia menyuruh kepada kebaikan, sedekah, contoh dia melakukan kebaikan, maka baru kita gerakkan lidah kita. Itu kaedah Imam Ghazali. Ketika dia melintas benda-benda mengarut, nak ngumpat, nak cakap, semua benda nak komen lah senang cerita, waktu tu kita tahan lidah kita. Lepas tu Imam Ghazali kata, cukup kamu amal satu ayat ni.
sebagai indikator macam mana kita nak tahan lidah kita. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, lintasan-lintasan dalam hati kita ini, kecuali yang menyuruh kepada sedekah. Maknanya menyuruh kepada kebaikan, ya, dan juga ma'ruf, berbuat kebajikan. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, ya, pernah salah seorang daripada pemuda dari kalangan kami mati syahid di perang Uhud, dan didapati ada batu terikat di perutnya kerana dia menahan lapar. Lalu ibunya, maknya datang, dia usap debu muka anaknya. Maka maknya kata, selamatlah wahai anak, kamu ni syahid masuk syurga. Ketika itu ada Nabi SAW. Nabi pun cakap, ya, wahai ibu, kita tidak tahu, barangkali dia pernah berbicara benda-benda yang tidak ada manfaat baginya, dan dia mencegah dari hal yang tidak merugikannya. Maknanya hatta kalau mati syahid sekalipun, ya, maknanya kita ni pun tetap kena menjaga lidah. Gitulah pesan Nabi SAW. Ya. Tak tahu apa nanti halnya ketika mana berbicara pada benda-benda yang tidak bermanfaat. Taib, Allahumma salli ala Muhammad. Apa contoh benda-benda yang tak manfaat? Contohnya apa? Kita banyak berbicara berkenaan benda-benda yang Allahumma salli ala Muhammad tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ceritanya dunia semua tak ada tujuan, ya. Nak cerita dunia ni boleh, nak cerita bab kereta, bab kerja, tapi ending dia apa? Tuan-tuan nak cerita bab tanah, tuan-tuan nak cerita rumah banglo besar, boleh. Hujungnya apa? Hujungnya tu mesti kepada kebaikan. Alhamdulillah Ustaz, saya buat rumah besar Ustaz. Isteri saya 4, saya pun buat rumah 4, ya. Contoh. Tapi insya-Allah Ustaz, ya, niat saya baik, mudah-mudahan rumah besar ni nanti kita jemputlah buat pengajian kat sini, kita jemputlah anak-anak yatim, ya, ibu-ibu tunggal datang sini buat marhaban, contoh dia kan. Bagus. Dia ada ending dia. Alhamdulillah Ustaz baru beli valve fire. Ya. Kita van fire je, dia valve fire. Baru beli valve fire Ustaz, alhamdulillah, ya. Macam mana? Apa nak gunanya? InsyaAllah nanti tiap-tiap Jumaat saya ambil Ustaz lah, hantar pergi masjid, contohnya. Okey lah tu. Ya. Beli benda-benda ni tak benda harus, tapi bila dibawa kepada kebaikan, benda tu jadi manfaatnya besar. Manfaat besar, ya. Supaya kita tengok hari ni punyalah baik manusia, ya. Beli kereta besar-besar, ya, manfaatnya sampai jenazah pun naik velfire, kan. Tu nak bagi tahulah, bagi merasa juga masa hidup mungkin tak dapat, ya. Mungkin sesudah kematian tu ada. Nak kata bermanfaatnya kereta yang dia beli tu, dia guna semaksimal mungkin di jalan Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu mungkin ingin mengetahui perincian sebahagian daripada penyakit-penyakit ini. Antaranya disebut di sini 5 jenis Imam Ghazali sebut. Yang pertama dusta. Apa dia? Dusta. Tipulah ataupun al-kidhbu, iaitu menipu. Sabda Nabi SAW, seorang hamba akan sentiasa berdusta dan terbiasa berdusta. Sebab tu dusta ni tak boleh mula. Jadi kalau start je, dia mula penyakit lah. Sebab bila kita mula dusta, kita akan rasa apa? Macam yang hari tu tipu okey je. Dia akan rasa macam tu. Nanti mula lagi yang kedua, dia akan biasa. Betul Nabi sebut, dia dan terbiasa berdusta, akhirnya dia akan dicap di sisi Allah sebagai pendusta. Sudah, ya. Bila Allah cop dia sebagai pendusta ni, payahlah kita. Maknanya keraslah hati orang tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta untuk ditertawakan oleh manusia. Celakalah dia. Bahkan tidak boleh berdusta, maknanya dalam gurauan sekalipun.
Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berzina? Mungkinkah seseorang mukmin itu mencuri?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kadang-kala boleh terjadi perkara itu." Maknanya kadang-kala kerana iman dia lemah, maka dia boleh berzina dan mencuri. Baginda ditanya lagi, "Mungkinkah dia berdusta?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Tidak." Ya. Nabi kata tak. Orang beriman ni cirinya tidak berdusta. Sesungguhnya dusta itu dibuat oleh orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Keras sikit bab dusta ni. Ya. Allah Ustaz, banyak kali dah saya tipu bini saya. Masuk ke tak masuk dalam ni? Nanti kita bincang. Ya. Nabi SAW bersabda, "Mahukah kamu ku beritahu dosa yang paling besar, iaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua?" Waktu itu Nabi sedang berbaring, lalu baginda duduk. Masa Nabi sebut tu, sahabat tanya, sahabat Nabi bagi tahu, nak tak tahu dosa apa paling besar? Waktu tu Nabi baring. Syirku billah, syirikkan Allah, dan uququl walidain, iaitu derhaka pada kedua orang tua. Lalu Nabi duduk. Kita tengah baring, tiba-tiba kita duduk. Serius tak benda tu? Serius. Nak bagi tahu ni ada lagi serius daripada dosa tadi. Ya. Lalu Nabi bersabda, "Ketahuilah kata-kata dusta." Maknanya dusta pun, ya, dusta pun besar dia punya dosa dia. Dan Nabi SAW bersabda, atas setiap bahagian amal seseorang itu akan dicap sebagai tanda mukmin. Ya. Setiap amal tu dia ada tanda orang ni beriman, tapi iman dia hak mana? Rendah, sederhana, tinggi. Ya. Kecuali khianat dan dusta. Khianat dan dusta, maka tidak ada cap bagi orang yang beriman. Ketahuilah bahawa dusta itu haram dalam segala perkara kecuali darurah. Darurah ini terpaksa. Pernah seorang ibu berkata kepada anak kecilnya, ya, waktu ni ada seorang ibu datang, ya, ibu tadi cakap, ibu nak panggil anak dia, sini, ibu ada sesuatu. Ya. Lalu Rasulullah tanya, "Kamu panggil anak kamu ni, kamu nak bagi apa?" Ya. Anak ibu tadi bagi tahu, "Saya nak bagi dia kurma ya Rasulullah." Nak bagi apa? Kurma. Maka Nabi SAW, ya, berkata, "Jika kamu tak melakukan apa yang kamu sebut ni, maka kamu dikira dusta." Dikira apa? Dusta. Kata nak bagi, tak bagi, contohnya, itu jadi dusta walaupun anak kecil. Ya, maknanya ini satu pesan yang serius daripada Nabi SAW. Dan hendaklah setiap manusia menghindari dusta, termasuk dalam berangan-angan dan perkataan hati. Sebab hal itu menetapkan gambaran yang bengkok di dalam hati, menyebabkan mimpi pun dusta, hingga kamu tidak dapat menyingkap rahsia-rahsia alam malakut dalam mimpi. Dan penelitian akan hal ini telah membuktikannya. Sebab itulah, ya, orang yang mimpinya benar, indikator dia satu je. Contoh dia kata, "Saya mimpi Nabi, saya mimpi inilah, saya mimpi itulah." Cuba tanya dia, pernah bohong tak? Pernah berdusta tak? Pernah? Tolak mimpi dia. Ya. Sebab hati yang berdusta tidak akan mampu menerobos ke alam yang suci itu. Jadi mimpi, ya, maknanya kalau dia pernah dusta, wajib dia taubat pada Allah. Baru bersih jiwa dia. Jaga mulut dia. Baru mimpi yang benar, mimpi yang betul. Sebab itulah Nabi SAW beritahu umat akhir zaman ni akan banyak mimpi dia mimpi benar. Mimpi dia mimpi betul. Mimpi akhir zaman, umat akhir zaman ni istimewa dia, mimpi dia banyak mimpi yang betul. Syarat dia, kata ulama, hendaklah dia menjaga mulut dia. Apa dia? Menjaga mulut dia. Daripada berdusta. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung tadi, ya. Daripada Ummu Kulthum radhiyallahu anha berkata, siapa Ummu Kulthum ni?
Siapa Ummu Kulsum? Orang Melayu panggil Umi Kalsum. Siapa Ummu Kulsum ni? Anak Nabi lah tuan-tuan. Jangan lupa pula. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah meringankan, yakni membolehkan dusta walau sedikit pun, kecuali dalam 3 perkara. Dalam berapa perkara? 3 perkara. Ingat tu. Yang boleh dusta ni pada 3 benda saja. Maksud dusta terpaksa. Kerana kalau tak buat dusta ini, maka akan menjadi mudarat lebih besar. Ya. Dan benda ni bukan boleh buat selalu. Dibolehkan ni dalam fiqahnya dipanggil hilah. Dipanggil apa? Hilah. Dan tetap kena menggunakan bahasa yang betul. Dia tidak boleh guna bahasa tak betul. Boleh? Bukan tipu ni tipu 100% bukan. Tapi dia kena banyak bahasa betul daripada betul. Dipanggil hilah. Contoh. Isteri tanya, abang pergi mana tadi? Lewat balik. Padahal kita pergi tengok bola dengan kawan kat kedai Haji Makzin contoh kan. Piala dunia. Ya, abang pergi mana lambat? Alah, abang tadi kat masjid contohnya. Memang pergi masjid pun maghrib, tapi lepas tu pergi tengok bola. Nampak tak? Dia cakap betul tu. Dia tak sebut yang dia pergi tengok bola. Nampak tak? Ini bukan tipu Piramli tau, ini tipu hilah namanya. Ya. Bila dibolehkan hilah itu? Pertama, adalah seseorang yang berkata-kata untuk mendamaikan dua belah pihak. Ada dua belah pihak ni bergaduh besar. Ya. Bergaduh besar, ya. Ataupun dia terpaksa menipu kerana apa? Dia terpaksa buat hilah kerana takut kalau dia tak buat hilah sedemikian berlakunya dosa dan maksiat. Contohlah ada penjahat datang. Tahu tak orang ni kat rumah dia kat mana? Padahal kita tahu. Sebelah rumah je. Tak kenal lah, minta maaf lah. Itu kita hilah kita. Ya, hilah kita tak kenal tu bila? Dulu sebelum pindah. Tu maksud dia. Sekarang ni kenal tapi kata tak kenal. Dalam hati kata dulu aku tak kenal. Itu kaedah kita buat apa? Hilah. Apa dia panggil? Hilah. Janganlah jujur sangat. Kenal, ada duduk sebelah ni. Acik nak buat apa kata dia? Kami tengah cari ini, nak ingat nak bunuh dia kan. Nak bunuh. Sila. Tak boleh dah tuan-tuan, ya. Benda-benda yang mendatang mudarat, maksiat dan dosa tu boleh. Ya, di situ dustanya ataupun hilah tu dibenarkan. Syarat dia ulama kata tadi, guna bahasa yang benar. Tetap guna bahasa yang benar. Bukan bahasa dusta. Demikian pula, ya. Demikian pula seseorang yang berkata-kata ketika berperang. Waktu perang. Dipanggil strategi. Boleh, ya, untuk apa? Untuk memberi orang kata menipu musuh contoh. Strategi. Dibenarkan. Dan juga yang ketiga, yang ni tuan-tuan mesti suka, ya. Iaitu memuji-muji isterinya. Dibenarkan. Ya, udahlah dia tak mandi, kita pun kata Allah awak wanginya kan. Balik pagi-pagi tu dia tengah masak sarapan anak. Kita balik sembahyang subuh. Wanginya ayang abang ni. Iya ke bang? Perlu ni. Allah wangi. Wangi itulah, wangi lepas mandi kan maksud dia. Kita puji. Orang perempuan ni sifatnya suka dipuji. Dipuji. Terima kasih masak, ya. Abang baru nak beli kat kedai tapi bau daripada masjid, awak masak ni sedap betul. Contoh. Kita pun apa orang kata, pujilah dia, ya. Isteri pun cakap alah abang bohong je kan. Tak bohong, betul ni. Boleh? Boleh. Hukumnya apa dia? Boleh. Jika dia terdesak untuk berbohong, maksudnya buat hilah tadi, dia mesti mengatur kata-kata kiasan seboleh mungkin, supaya dia tidak nampak seperti tulen berbohong. Faham tak? Dia kena susun ayat dia supaya dia tidak menampakkan benar-benar berbohong. Itu jelas itu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua. Berapa minit ni? 2 minit lagi. Kita habiskan sikit. Penyakit kedua, mengumpat ataupun ghibah. Firman Allah Ta'ala, yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Sukakah salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarih tumuh, nescaya kamu rasa jijik atau kamu rasa benci. Nabi SAW bersabda, mengumpat lebih besar dosanya daripada berzina. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Isa AS bahawa sesiapa saja yang mati dalam keadaan bertaubat daripada mengumpat, maka dia adalah orang yang terakhir masuk syurga. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan melakukan mengumpat, maknanya dia tidak bertaubat, maka dia adalah orang pertama masuk neraka. Di malam aku diisrakan, aku telah melalui sekumpulan orang yang mencakar wajah mereka dengan kuku mereka sendiri. Lalu dikatakan kepadaku, mereka adalah orang yang dahulu di dunia biasa mengumpat orang lain. Jadi lidah ni sama macam menipu juga tadi. Bila kita dah start dah mengumpat orang, bila kita tidak taubat daripada sifat itu, maka senang kita untuk mengumpat the next person, orang-orang yang seterusnya. Jadi kita berhenti saja. Kata guru kami, kalau kita nak mengumpat, gigit dulu lidah sendiri. Sakit ke tak sakit? Sakit dah ustaz. Kita makan pun tergigit pun kita sakit. Tiba-tiba kita nak gigit lidah sendiri. Maka bila kita rasa sakit pada lidah sendiri, maka tak perlulah kita mengumpat. Kerana dosanya lebih sakit daripada itu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah perkara-perkara yang kita sebut tadi sebagai penyakit-penyakit lidah. Dan juga dibenarkan mengumpat dalam 6 perkara. Berapa perkara? 6. Dusta tadi 3, mengumpat 6. Jadi kita baca 6 nanti bulan depan insya-Allah. Bunyi dah. Jadi sekadar itu, segala yang baik datang daripada Allah, kurang lemah dan hina, kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.